Bismillahirrahmanirrahim. Dalil seterusnya. Wa huwa allazi yursilu riyaha busyram baina yaday rahmatih hatta iza afalat sahaban siqalan suqnahu li baladim mayyitin fa anzalna bihil ma'a afa akhrajna bihi min kulli samarat kazalika nukhriju ka- kazalika nukhriju mauta la'allakum tazakkarun. Dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa hujan. Dan dialah Allah yang menghantar angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangannya rahmatnya, iaitu hujan, hingga apabila angin itu membawa awan mendung. Kami halalkan dia ke negeri yang mati, lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami keluarkan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikian pula kami mengeluarkan orang-orang yang telah mati supaya kamu beringat. Sadaqallahul Azim. Dalil yang menunjukkan penurunan air hujan ialah surah Al-Mu'minun ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala zahabin bihi laqadirun. Maksudnya, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan ia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Dalil Al-Quran yang pertama yang menerangkan fenomena penurunan air hujan ialah surah Ar-Rum ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutu fis samai kaifa yasha' wa yaj'alu kisafan fatawal wadqa yakhruju min hilalihi fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah berfirman, Allah jugalah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Akhir sekali, saya akan terangkan bagaimana proses pembentukan hujan dari sudut sains. Pertama sekali, air hujan terbentuk apabila wap-wap air yang tersejat dari permukaan bumi naik ke atas lalu membentuk segumpal awan. Awan yang terapun di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya yang kecil, tetapi saiznya adalah cukup besar untuk membentuk awan yang dapat dilihat oleh manusia. Air di langit akan mengalami proses sejatan dan kondensasi secara berterusan. Kebanyakan daripada air yang terkondensasi di dalam awan tidak akan jatuh ke bumi sebagai titisan air hujan kerana turbulen udara yang menggampaikan awan-awan di atmosfera. Proses hujan hanya dapat berlaku jika titisan air mula mengalami proses kondensasi dan bergabung untuk membentuk titisan-titisan air besar dan menjadi cukup berat untuk membentuk hujan. Pembentukan satu titisan air hujan memerlukan gabungan berjuta-juta titisan awan. Selain itu, proses yang kedua ialah proses kondensasi. Kondensasi ialah proses pertukaran air daripada bentuk wap kepada cecair. Proses ini memainkan peranan penting kepada kitaran air.
kerana kondensasi penting dalam proses pembentukan awan. Awan seterusnya pula menghasilkan hujan, dan inilah cara utama untuk air sejatan kembali semula ke bumi. Dan akhir sekali, proses yang ketiga ialah proses transpirasi. Proses transpirasi ialah proses pengangkutan lembapan air melalui tumbuhan dari akarnya kepada liang-liang kecil pada permukaan daun. Dan di sinilah ia akan berubah bentuk menjadi wap air dan dibebaskan ke atmosfera bumi. Transpirasi ialah proses sejatan air dari permukaan daun. 10% daripada kelembapan bumi dijangka disingkirkan oleh tumbuhan melalui proses transpirasi.